Sorry. Uh, ada gangguan sikit, line tak apa nak clear. Kita start balik. Sorry. Okey, mohon maaf, ada sedikit gangguan tadi ya. Lama tak live. Dia jadi blur-blur sikit bila nak start tu. Okey, line pun tak apa-apa nak cantik. Dia suka hang. Okey, so Kak Mela tak mau bermasa. Tak kisahlah berapa orang yang nak tengok, nak lihat. Okey, janji. Yang penting kita laksanakan tugas kita yang sebaiknya. Okey, baik. Tajuk Kak Mela pada pagi ni adalah tentang menabung. Okey. Okey, menabung ni merupakan satu amalan berpaksikan kesedaran seseorang dalam membuat persediaan untuk masa depan. Okey. Okey, ramai anak muda zaman sekarang ni susah sangat nak menyimpan duit. Okey, especially remaja lah. Okey. Pengurusan kewangan yang tak tahu langsung dan bersikap boros. Hai Kak Som. Okey. Bagi setengah orang pula, dia ingin memiliki tabungan yang besar. Okey, dia ingin ada tabung, berangan-angan nak tabung tapi susah nak buat. Okey, susah nak mulakan menabung. Ada saja halangan bila nak menabung ni. Okey. Okey. Dengan pendapatan kita yang tak seberapa ni kan. So lagi susahlah kita nak menanam sikap menabung ni. Okey. Hai adik Aiman, thank you masuk. Okey, pendapatan yang kita dapat selalunya habis untuk keperluan hidup kita yang semakin meningkat ni. Okey, dengan keperluan sekarang, dengan ekonomi kita sekarang, dengan gaya hidup kita sekarang, susah kita nak menabung. Okey, sehingga ada pengeluaran yang tak terduga. Maknanya kita ada keinginan, lebih kepada keinginan nak membeli barang tu. Okey, kita tak fikir pada keperluan. Okey, contohnya kalau macam yang tak terduga, okey, pengeluaran yang tak terduga tu adalah seperti macam kerosakan kenderaan, okey, ataupun kerosakan alatan rumah ataupun sakit, okey. Padahal menabung memberi manfaat yang luar biasa, bukan saja mengubah kewangan menjadi lebih baik tapi juga untuk masa depan. Okay. Ramai yang kita tak sedar sebenarnya menabung tu adalah suatu amalan yang baik. Tapi susah kita nak buat. Sebab kita tak terbiasa. Biasa dapat duit habis, so kita tak ada perancangan untuk masa depan. Okay, apa manfaat kalau kita menabung ni? Okay, bagi adik-adik remaja, apa manfaat bila kita menabung? Okay, bila kita menabung, kita belajar hidup sederhana dan berhemah. Okay, di mana bila kita membiasakan diri mengutamakan menabung, bila kita dah biasa mengutamakan menabung ni, so kita nak beli barang-barang yang tak penting tu kita fikir 10 kali. Okey. So bila kita berfikir 10 kali nak beli barang-barang yang tak penting ni, kita akan belajar lebih berhemah lah bila berbelanja. Betul tak Kak Mira? Thank you Kak Mira masuk. Thank you Cik Syukur. Okey, apa kelebihan lagi bila kita ada tabungan ni? Okey, di mana bila kita memiliki simpanan waktu kecemasan, okey, dalam kehidupan ni seharian kita ni pasti akan berlaku perkara-perkara yang tak diduga, betul? Seperti sakit, okey. Yang kita tak duga, benda yang kita tak pernah terfikir bila sakit tu nak mai. Kan Kak Jaza? Okey, bila kita ada tabungan ni, so bila kita sakit tu, kita tak gaduh nak meminjam ke orang. Betul? So kita ada tabung kita sendiri walaupun tak banyak. Okey, walaupun tak banyak, walaupun sikit, sekurang-kurangnya itu membantu kita di waktu kecemasan. Okay, kita tak payah nak pinjam ke orang, menyusahkan orang balik lah kan. Sebab orang yang kita nak pinjam tu pun bukan senang mana pun. Kan? Bukanlah orang yang senang mana pun. Sama macam kita juga.
Betul Kak Mira, sediakan payung sebelum hujan. Masalahnya lah ni orang suka main hujan Kak Mira. Dia basah lokueh dulu baru dia nak pergi cari payung. Tu masalah dia. Okey, bila sakit kita memerlukan duit dengan kadar segera, betul kan? Okey, bila kita memiliki tabungan, kita tak perlu lagi susah hati untuk pinjam sana sini. Okey, lagi satu, bila kita ada tabung ni, kita boleh cegah daripada berhutang. Macam Kak Lata tadi kan. Okay. Salah satu sebab mengapa orang berhutang, kerana mereka tak punya tabungan yang cukup memenuhi keinginan mereka. Okay. Jika kita punya tabungan, ya, kita tak perlu bimbang untuk cari duit tambahan dan kita boleh terhindar daripada berhutang. Kan dah sakit kepala kalau hutang banyak, kan, bila tak ada tabungan. Setuju Kak Akmal? Terima kasih. Okey, lagi, bila kita ada tabungan, apa manfaat dia? Belajar mengawal kewangan. Kita belajar mengawal kewangan. Ketika menabung ni, kita akan belajar cara mengawal kewangan dengan baik. Guna duit dengan lebih bijaksana, kan? Beli barang mengikut keperluan dan tak boros. Okey, dengan tabung, kita boleh belajar seimbangkan perbelanjaan antara keperluan dan kehendak. So, kita akan berbelanja lebih berhemah lah. Okay? Kita akan boleh bezakan yang mana yang perlu, yang mana lebih penting dan yang mana kehendak, yang tak penting. Contohlah macam kata kita beli barang dapur contohnya. Okey, kita beli barang dapur, kita beli yang penting lah. So kita buat list apa yang penting dalam rumah kita tu. Bila kita beli yang penting-penting, yang tak penting contohlah kita beli yang tak penting, macam makanan-makanan ringan yang terlampau banyak. So tak penting benda tu. Okey, kalau kita nak beli tu, kita akan fikir, benda ni penting tak? Okey, contoh macam kita beli pewangi dalam rumah. Okey, benda tu penting tak? Tambah dalam PKP hari ni kan, rasanya benda-benda yang macam tu yang remeh-temeh kita kena ketepikan, utamakan yang lebih penting. Bila kita berbelanja dengan berhemah, so contoh dalam sebulan tu kita peruntukan katalah dalam 200 lebih macam tu lah peruntukan kita. So bila kita belanja berhemah ni, kita bolehlah ada simpanan sikit. Okey, dari 200 tu mungkin kita boleh set RM30, RM20, okey lah kan. Boleh juga menabung walaupun sedikit. Okey, apa lagi manfaat bila kita menabung adalah persediaan masa depan. Okey, menabung ni adalah langkah awal untuk persediaan keperluan dan impian di masa depan. Jika kalau macam kita nak berbisnes, contohnya kita nak berbisnes, kurangnya bila kita ada duit tabungan tu, kita boleh guna sikit untuk keluarkan modal bisnes kita. Okay, so kita tak payahlah tapi buat pinjaman amanah ke, pinjaman dekat apa mara ke apa ke. Okey, remaja pun sama juga. Okey, bagi remaja pun sama. Kalau kata kamu ada tabungan kamu sendiri, contoh kamu nak buat bisnes, kan, buat bisnes yang kecil-kecilan dengan kamu nak jual, contoh kamu nak jual roti ke apa, sebenarnya kamu dah ada duit untuk permulaan modal kamu nak buat bisnes tu nanti. Okey. Lagi satu, kalau macam kita nak pergi melancong, kan, kalau kita ada keinginan masa depan kita nak pergi melancong keluar negeri ke negara ke, nak pergi bercuti tempat dekat-dekat sekalipun, semua memerlukan duit, betul? Kalau kita semua benda tu kita nak guna duit gaji memang tak cukup, tapi bila kita ada tabungan ni, so dia membantu kita. Okey, dan satu lagi contoh macam kalau kita nak keluarkan kenderaan baru untuk buat down payment ke apa, kalau kita ada duit tabungan sendiri, so kita tak payah, orang kata kalau beli kereta ni kalau dia buat full loan, bulan-bulan tu jadi teruk kan. Tapi kalau kita boleh buat keluar down payment tu banyak sikit dari duit tabungan kita, so bulan-bulan tu kita boleh kurangkan dan tak membebankan kita lah, kan. Itu pentingnya bila kita menabung. Okey, lebih-lebih lagi dalam keadaan kita hari ni yang sedang menghadapi ancaman COVID-19 ni, di mana tabungan tu sangat penting lah, ya. Berbelanja secara berhemah tu sangatlah dituntut. Okey, di mana dapat hindari dari membeli keperluan yang tak penting. Seperti apa? Seperti kasut atau baju. Bukan tak boleh beli, ya. Tapi kalau dalam keadaan kita hari ni, benda-benda macam tu pakai dulu mana ada. Okey, kecuali lah kasut tu sampai terkoyak rabak sangat, tak apalah kita beli, kan. Tapi kalau kata kita nak ikut trend, orang pakai macam tu, kita nak macam tu, matilah kita, kan. Okey, macam itulah juga pakaian dan sebagainya, kan. Bukan tak boleh beli, ya, tapi utamakan bekalan keperluan yang lebih perlulah, ya. Okey, ada sikit tips lah kalau nak bagi macam mana cara kita nak simpan duit.
Okey, bagi orang dewasa yang bergaji kecil ataupun bagi remaja yang hanya dapat duit saku dari mak ayah ni kan. Okey, macam mana kita nak simpan duit? Okey. Dia atas diri. Apa pun dia atas diri. Walaupun kita dapat pendapatan tu sikit ya. Kalau kita nak buat, tak ada alasan. Okey, kalau kita letak alasan, memang kita tak boleh buat. Kan? Bila kita dapat pendapatan kita tu tadi, tak kira lah gaji ke duit saku dari mak ayah kita bagi, terus asingkan untuk simpanan dulu. Kita jangan guna dulu baru kita nak simpan. Tak, kita simpan dulu. Ambil lebih kurang dalam 10%. Kalilah berapa gaji kita dapat atau berapa duit saku yang kita dapat tu, kita kali dengan 10%, kita tolak untuk simpanan siap-siap. Tolak siap-siap. Okey? Dan yang ambil 10% lagi pula untuk kecemasan. 10% untuk simpanan, 10% untuk kecemasan, dan yang 80% lagi kita boleh guna untuk berbelanja. Okey, tu cara kita nak menabung. Kalau kita nak lah ya, kalau kita guna dulu baru nak simpan, memang agak sukar dan payahlah ya. Okey, simpan satu lagi, simpan duit kita tu di tempat yang susah kita nak keluar. Maknanya kita nak pergi ambil tu, kita rasa malas, susah. Bila kita susah nak pergi ambil duit tu, jadi duit tu kata selamat. Bagi orang yang bersikap boros ni, memang dia kena buat macam tu. Okey, kalau dia nak menabung, memang dia kena buat macam tu. Contohnya simpan dalam tabung haji ke, ASB ke. Benda tu dia nak pergi ambil jadi payah. Bila payah nak pergi ambil, memang duit tu akan selamat dekat situ lah. Adalah simpanan dia, sekurang-kurangnya waktu sesak ada duit kat situ. Okey, tapi kalau dia simpan bawah katil dia, bawah bantai dia, memang lagi selamat lah. Pakai tak mimpan, terus lah lagu tu kan. Okey. Hai Fatimah, terima kasih masuk. Okey. Kalau orang dulu-dulu cara depa buat simpanan adalah dengan membeli harta tanah tau. Depa beli tanah, depa beli emas. Okey, depa simpan dalam bentuk harta. Orang dulu, sebab orang dulu bank-bank ni payah nak pi jauh kan. Macam kita lah ni senang. Macam orang dulu depa banyak tanah. Kalau kita tengok orang dulu banyak tanah bereka-reka. Macam kita payahlah kan. Kita nak beli sebidang tanah, sebiji rumah pun susah. Okey, so zaman kita lah ni kita simpan dalam bank sebab bank dah dekat kan. Kemudahan kita lah ni, kita dah mudah bergerak. Tak macam orang dulu. Okey. Kalau tak mau simpan dalam bank, berasa susah, okey, beli barang mah. Kadang orang kata, hang ni beli apa barang mah banyak-banyak. Bukannya hantar nak kena keluar zakat lah apa, bagi orang tak ada anak perempuan pula kan. Orang kata hang kan ada anak perempuan sekerat pun yang hang dah beli banyak-banyak buat apa. Kita beli barang mah, macam kita yang dah bekerja ni kan, beli barang mah bukannya sebab kita nak menunjuk ke orang kita ni ada barang mah banyak. Dah. Banyak benda tu kita buat simpanan bila waktu kita sesak. Bila kita sesak, kita pi je gadai barang kita. Bukan gadai lah, macam kita pi bila letak kat Arano ke apa untuk kita nak guna duit tu kan. Sebenarnya kita tak kacau orang. Okey, kita ada modal kita sendiri. Kita nak pembek tak pembek, kita tak kacau orang. Betul? Okey. Lagi satu, macam mana kamu nak menambahkan simpanan kamu adalah dengan tambah side income. Okey. Bila kamu ada side income, buatlah apa-apa perniagaan secara online ke offline ke, yang kecil-kecil. Walaupun kecil-kecil, tak mesti ni yang besar-besar tu kan. Lepas tu kita ada duit bisnes. Bila kita dapat duit bisnes tu, duit tu kita boleh buat tambahan dalam simpanan kita. Okey, macam mana kita nak increase simpanan kita. Okey, lagi satu, potong segala jenis. Macam kita orang yang dah bekerja ni kan, yang kalau yang pakai kad kredit tu, potong semua jenis kad kredit tu. Tak perlu pakai benda-benda lagu. Kad kredit ni sebenarnya bukannya menyenangkan tau. Memang kita, kalau sekali kita fikir, ada kad kredit, waktu sesak kita boleh pergi swipe. Waktu sesak kita boleh swipe kan. Tapi itulah yang akan membebankan kita balik. Bila kita main swipe ni, kita tak sedar kita pakai syok beli swipe kan. Kita tak sedar yang duit yang kita pinjam tu tadi makin lama makin naik. Betul lah, bila lambat bayar, dia punya bunga lagi tinggi. Okey, maknanya membebankan kita lah. Dia tak menjadikan ia satu simpanan. Okey, lagi satu, banyakkan bersedekah. Okey, bawa kata orang putih ni, the more you give, the more you get back. Betul? Okey, banyakkan bersedekah. Kita jangan takut
jatuh miskin sebab kita bersedekah. Sebab Allah dah kata, Allah dah janji, sekali kita memberi 10 kali ganda dia akan bagi balik. So bagi Islam itu sedekah itu adalah menyuburkan harta. So jangan takut untuk bersedekah. Dan satu lagi, banyakkan zakat. Kalau tadi bersedekah itu menyuburkan harta dan berzakat itu adalah membersihkan harta. Okey, bila kita bersihkan harta kita, insya-Allah duit yang kita dapat tu, orang kata apa, yang sikit pun menjadi cukup. Okey, sebab ada keberkatan. Okey, lagi dan satu lagi, bila dapat keuntungan tu nanti, okey, laburkan duit tu dalam tabung haji ke, ASB ke, sebab dalam tabung haji ASB ni dia ada dividen. Okey, so bila dia ada dividen tu adalah sikit duit simpanan kita kan, untuk kegunaan ke depan. So apapun dia atas diri. Okey, dia apapun dia atas diri dan disiplin. Menabung ni dia memang kena ada disiplin yang sangat kuat. Okey, kalau kamu tak ada disiplin nak buat benda tu, memang kamu tak boleh buat. Okey, macam Kak Mala sendiri, Kak Mala buat menabung. Walaupun Kak Mala tak ada lah menabung banyak sangat, tapi ada lah tabungan Kak Mala tu. Contohnya macam bila kita kata kita tak boleh potong 10%, contoh kita tak boleh potong 10% lah gaji kita tu. Banyak sangat, kita ni komitmen yang sangat tinggi dah. Okey, bila kita tak boleh potong 10% tu, Kak Mala buat macam ni. Setiap kali belanja setiap hari, ada duit lebihan macam 50 sen, okey, 20 sen, Kak Mala akan masukkan dalam satu tabung. Okey, Kak Mala akan masukkan dalam satu tabung dekat akan letak atas peti ais tu. Okey, bila Kak Mala tengok tabung tu dah ada setengah, okey, Kak Mala akan keluarkan, Kak Mala akan simpan dalam tabung asing pula. Macam 50 sen, Kak Mala akan letak 50 sen macam ni. Kak Mala akan sediakan satu tabung untuk 50 sen. Okey, Kak Mala akan sediakan tabung untuk 20 sen. Okey, ni semua 20 sen, ni 50 sen. Dan Kak Mala akan sediakan tabung untuk RM1. So, okey, ni untuk RM1. Untuk RM5 pun ada juga. Macam duit RM5 tu, kalau kita belanja, adalah duit RM5 tu, tarik RM5 masuk tabung. Kak boleh buat macam tu. So sekurangnya bila kita sesak, kita nak pakai duit, kita boleh ambil je dari tabung kita ni. Okey, walaupun sikit-sikit. Kak menabung ni bukannya kata sekarang ni, memang dari dulu menabung sikit-sikit. So adalah, kalau nak kata nak terdesak ujung-ujung bulan tu kan, gaji dah habis, sekurangnya kita boleh korek tabung. Korek tabung kita sendiri. Walaupun tak banyak mana, bolehlah menghabiskan waktu kecemasan. Okey. Okey, ada tak nak kongsi dengan Kak Mala? Hai Kak Ida. Kak Ida menabung macam mana Kak Ida? Boleh kongsi tak Kak Ida? Boleh kongsi tak? Itu sikit lah perkongsian Kak Mala dengan adik-adik dan dengan kawan-kawan kat sana, macam mana apa manfaat kita menabung. Okey, apa manfaat dia bila kita ada duit tabungan sendiri. Okey, bila kita menabung ni sekurangnya membantu kita di waktu kecemasan. Okey, sekurangnya apa-apa yang kita nak buat adalah yang boleh tolong kita daripada kita meminjam dekat orang lain. Okey, ada apa-apa nak share sikit ataupun nak kongsi sebelum Kak Mala akhiri? Hai Kak Pina. Kak Pina orang nak keluar dah. Kak Pina nak habis dah. Baru Kak Pina masuk. Kak Pina tu duduk masak lah tu. Slow ke? Lain Kak Mala? Slow ke? Kan laju sangat. Okey, kalau tak ada apa yang kita nak komen atau kita nak share, so Kak Mala rasa setakat tu je lah perkongsian Kak Mala dengan kamu semua, dengan anda semua pada pagi ni. So Kak Mala mohon maaf kalau ada kekurangan dari Kak Mala. Kak Ida buat tabungan juga setiap hari. Alhamdulillah kita. Oh, Kak Ida buat RM5 setiap hari. Okey Kak Ida, sangat baguslah ya. Saya pernah buat juga tabungan setiap hari RM5 tu.
Saya pernah buat juga, sampai tabung saya tu adalah lebih kurang, adalah boleh orang kata apa, bolehlah bantu abang sesak-sesak. So saya stok saat RM5 tu. Ha, jadi saya hanya simpan untuk hak 50 sen, 20 sen, hak RM1. Saya simpan untuk hak yang kecil-kecil je. Okey. Tak termasuk yang kita potong gaji itulah, kan. Betul kaedah disiplin. Memang menabung ni disiplin sangat-sangat perlulah. Menabung ni hanya mau ada disiplin. Kalau ada disiplin, ada kehendak, dia macam mana pun dia boleh menabung. Dia pasti akan menabung. So dia nak beli benda apa-apa pun, orang yang menabung ni satu, bukan dia kedekut naknya tahu. Dia bukan kedekut, tapi bila dia nak beli benda yang tak faedah tu, dia akan fikir banyak kali. Perlu tak benda tu? Ni contoh kalau kita beli hak yang tak perlu tu. Ini kalau aku beli ini, duit ni kalau aku simpan sesok boleh guna. Dia macam tu orang yang menabung ni. Dia akan lebih fikir untuk menabung. Ni kalau beli benda ni habis macam ni je, kan? Lebih baik aku duit ni aku simpan. Mana nak tahu ke depan nak pakai duit, okey ada duit. Macam tu. Anak Kak Ina simpan sehari RM1 je. Alhamdulillah Kak Ina tak apa. Walaupun satu hari RM1, kita ajak anak kita simpan sehari RM1. Tapi orang kata apa? Kita dah tanam dah dalam diri dia tu menabung macam mana. Bila dia nak pakai duit, so ada dah duit dia. Dia sendiri rasa macam mana manisnya menyimpan duit. Bila dia sesak dia nak pakai, dia dah tabung. So dia tak payah kacau dah mak ayah nak minta duit. Betul tak? Buat selama setahun kira. Ya, betul Kak Ida. Kalau okey, bagi cabaran pada diri kan. Buat cabaran pada diri satu hari, contoh macam Kak Ida buat satu hari Kak Ida simpan RM5. So setahun Kak Ida tak tengok, Kak Ida cuma bubuh satu hari RM5. Satu hari RM5, setahun Kak Ida buka tengok dah berapa dah. Kan? Itu sehari RM5. Kalau kata tiap-tiap kali lah Kak Ida pecah duit, belanja-belanja, tiap-tiap kali pecah duit dapat RM5 bubuh tabung. Tak kira satu hari RM5 dah, kira dapat je duit hijau tu bubuh tabung. Dapat ada hijau bubuh tabung. Lagi syong Kak Ida. Setahun Kak Ida tengok dapat banyak. Tu nikmatnya, manisnya bila kita menabung, bila kita tengok hasil tabungan kita tu, kita rasa macam kan, seronoknya macam walaupun kita terpaksa berjimat cermat, tapi bila kita tengok hasil tu ada, kita rasa macam satu kepuasan. Bagi Kak Mala lah. Bila Kak Mala menyimpan, Kak Mala ni yang Kak Mala tunjuk ni sikit je tau. Kak Mala ada tabung RM1, RM2, RM1, RM5, RM2, Kak Mala ada tabung RM5, Kak Mala ada tabung RM10. Memang setiap duit nok tu Kak Mala buat tabung. Remaja sekarang dia menabung untuk beli benda yang tak kekal. Contoh nak upgrade gadget-gadget je, benda tu tak kekal, tak boleh jadi harta kekal. Lebih elok menabung untuk harta kekal. Macam Kak Mala kita ada. Betul Kak Mira. Remaja, Kak Mala tak macam orang lain lah, macam anak Kak Mala sendiri, dia simpan duit. Contoh dia nak beli phone yang lebih upgrade, okey. Dia pula simpan. Tapi sekurang-kurangnya tak apa Kak Mira, walaupun dia beli, dia simpan untuk beli benda yang tak kekal. Orang kata harta tak kekal macam gadget-gadget tu kan. Tapi sekurang-kurangnya dia belajar dah dari sekarang. Dia belajar, okey, bila dia aim satu benda tu, dia target satu benda tu, dia menabung untuk dapat. So dia akan rasa manisnya menabung tu. Bila aku ada tabungan, maknanya aku boleh beli benda tu, aku boleh dapat benda tu, kan, tanpa aku kacau orang lain. Sekurangnya esok ni dari gadget tu nanti dia akan simpan impian yang lebih besar. Mungkin dia akan simpan, okey, dia ada target, lepas ni aku nak beli motor pula, aku nak beli motor baru pula. Okey, dia simpan duit. Okey, dari motor tu nanti dia akan simpan duit untuk simpan maintenance motor tu, nanti dia akan simpan pula duit untuk maintenance motor dia pula. So dari situ dia akan belajar menabung. Dia akan belajar simpan duit dia tanpa dia kacau duit mak ayah dia. Okey. Agree. Kak Kemau semua ada agree, ada setuju dia. Dia tak ada bantahan, semua ada setuju. Okey, Kak Mala rasa takat tu saja perkongsian kita pada pagi ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi dengan sahabat-sahabat yang lain, mungkin dengan tajuk-tajuk yang lain. Kak Mala mohon maaf. Okey, sekiranya ada kekurangan dari Kak Mala.
kelemahan itu dari Kak Mela sendiri, yang baik itu daripada Allah Subhanahu taala. Dan dengan itu Kak Mela sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi. Bye bye.